masak. Banyak benda yang menjadi iktibar bagi saya. Kami tak ada kasut untuk ke sekolah. Uniform kami besar, lusuh. Yes. Masa tu kami memang susah. Dan kalau diingat kembali, memang kami memang makan pun kurang lah. Saya masih ingat lagi kan kita makan, kita baru bakar dengan ayam. Sagu ayam. Tapi itulah, saya kata setiap dugaan tu adalah untuk memantapkan diri kita, untuk memberikan kita semangat lah. Bahawa pada satu hari nanti, apabila kita berjaya dalam hidup, biarlah kita membantu mereka yang lebih susah. Saya dalam PKP ni, dalam pandemik ni, saya lihat ramai yang susah, ramai yang minta tolong dengan saya. Hari-hari ramai, sampai saya tak boleh layan. Saya minta maaf, bukan saya tak nak layan. Tapi kerana terlalu ramai, sehingga saya tak dapat sempat layan. Dan orang kata saya, sudah action lah, you sudah masyur lah, you tak mahu dengar telefon. Saya minta maaf pada adik ni semua. Telefon tu memberikan saya satu, sehingga mengganggu kesihatan saya. Saya kepenatan tak boleh jawab. Telefon tu bukan satu telefon, tetapi kadang-kadang kalau kita tengok bil telefon saya lah, sebagai yang contoh lah bil telefon saya, satu hari saya terima about 300 call. Ramai. Jadi dalam 300 call tu, saya nak dengar cerita dia orang, dan juga saya nak aturkan penyusunan untuk bantu mereka. Ia sangat terlalu padat. Memang saya ada tim, tapi saya perlu mendengar masalah-masalah satu persatu. Dan saya kena buat decision kerana duit orang, amanah orang. Bukan saya dengar terus saya letak telefon, saya boleh hantar duit. No. Saya kena buat pertimbangan. Jadi saya minta maaf lah, suruh sementara kita buat live di sini. Saya nak beritahu kawan-kawan. Tidak mudah sebegitu mudah yang kita lihat dan dengar. Betul. Yes. Memang ramai yang terkesan kan, and then tambah-tambah lagi masih PKP ni kan, ramai yang memang tak ada makanan atas meja, and then benda-benda tu orang kata apa, sedikit sebanyak uncle pun terkesan sekali apabila menerima banyak DM, bukan saja dekat WhatsApp, dekat DM Facebook pun mesti ramai kan. Ya, dan lagi satu ialah saya nak maklumkan bahawa yang saya dengar orang mengandung, ibu mengandung balik rumah terus pintu rumah kena kunci, kan, ibu mengandung nak tidur mana. Saya kena buat aturan semua ni. Jadi nasib kita sangat baik bertuah kerana kita mendapat sokongan daripada orang ramai. Iaitu kita mendapat banyak rumah yang orang bagi kita duduk. Jadi kita boleh aturkan ibu tunggal ni ke sana untuk bermalam kan. Makinlah ramai juga kiranya yang join uncle ke, macam wakafkan rumah untuk sama-sama membantu bersama uncle lah Ya. Jadi dia sebenarnya macam ni, dia ramai yang baru semalam ada orang wakaf rumah 10,000 persegi punya rumah. 10,000 kaki persegi punya rumah, besar, sangat besar. Dan dia sewakan untuk saya RM1 sebulan. So rumah tu besar sangat. Besar, very big. Ramai yang bantulah. Jadi kita nak Malaysia ni bernasib baik lah. Kan? I minta maaf lah, so I emosi sikit bila I cakap pasal I punya childhood. Ramai yang kat komen-komen ni pun ramai yang sebab juga bila dengar sebenarnya apa yang uncle buat selama ni adalah berdasarkan kisah hidup uncle sendiri. Ramai juga yang sama-sama kata apa terkesan dengan kisah uncle, baru tahu juga kan. Saya harap hidup saya dulu, tak payahlah orang hidup sekarang. Saya pernah jumpa orang tak makan 3-4 hari. Bukan tak makan lah, dia makan roti, dia survive roti PKP ni kan. Dah lah PKP, lepas tu dia nak bayar sewa, nak bayar
kereta, dia nak bayar tafiz kan. Perniagaan dia terjajas, dia tak boleh berniaga macam sedia macam dulu. Masa dulu ada komitmen, dia dah beli kereta, dia dah sewa rumah. Okay lah kan. Last sekarang ni pendapatan dia terganggu. Tapi benda tu kelangsungan hidup dia yang telah dia start beberapa tahun lalu. Jadi ini problem lah. Alright. Okay. Apa nama ni, uncle membantu tak kira bangsa ramai, Melayu, Chinese, Indian and ramai lagi. So orang orang kata sedikit sebanyak benda tu bagi inspirasi dekat orang dekat luar sana, sebab uncle bukan siapa-siapa, uncle macam just individu, bukan berdiri di atas kapasiti kan. So mungkin uncle boleh ulas sedikit. Bagi saya lah kan, kita tak kira agama dan juga latar belakang. Tuhan hantar orang yang datang tu, Tuhan bukan nak menguji orang yang susah. Tuhan nak menguji kita yang mampu. Adakah kita bantu atau tidak. Jadi bagi saya, ia satu kurniaan. Tuhan mendatangkan orang susah supaya menambahkan bekalan kita nanti. Supaya kita boleh dapat cari bekalan untuk balik nanti. Itulah yang sangat penting bagi kita. Jangan kita anggap orang susah tu satu beban. Tetapi malah ia satu rezeki. Rezeki untuk hari akhir nanti. Itu yang paling penting. Kalau kita anggapkan bahawa mereka orang susah ni datang menyusahkan kita, makalah kita akan bertambah susah. Kerana kita akan, pemikiran kita akan kusut. Kita datang, bila orang datang jumpa kita, orang susah datang jumpa kita harus, bagi orang Islam lah, bagi kawan-kawan Melayu saya, Alhamdulillah, kerana ada orang datang merujuk pada kita. Jadi kita dapatlah tambah bekalan akhirat nanti. Itu yang paling penting. Dan kita bagi apa semangat, apapun jenis bantuan, tak kira lah, kita patut menyenangkan hati dia. Dan dia balik pun dengan senang hati. Jangan kita bagi dia, kita tangguhkan sedekah kita ataupun tangguhkan apa kemampuan yang kita boleh buat. Itu amat penting. Okay. Alright. Orang kata bekalan di sana nantilah kan yang menjadi uncle terus bertahan untuk buat aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ni. Ya, kita fikir orang susah. Dulu kita pun susah, orang tolong kita. Mengapa kita tak tolong orang sekarang? Jadi kita harus tolong orang sekarang. For me is logical and simple. Dia humanitarian. Logiknya ialah kita suruh bantulah orang yang susah. Kalau tak boleh bantu pun carilah kawan yang boleh bantu dia. Itulah yang paling penting. Alright. Uncle, mungkin sepanjang Uncle terlibat dalam lapangan aktiviti kemasyarakatan, aktiviti sosial ni, mungkin ada satu peristiwa yang membuatkan Uncle tak boleh lupa. Mungkin boleh Uncle share sedikit dengan kami. Saya mendapat anak angkat lah, manja, yang saya dapat sebelah pasal tolong dia. Dia dulu dia susah. Bapa dia kena bunuh kan. Jadi masa tu dia 4 tahun. Makan telur 1 biji 4 orang share. 1 biji telur 4 orang share. Dia rebus telur, dia potong 4, 1 orang sekeping gitu. Saya pun tidur dengan anak-anak dengan semua tu kan. Jadi saya bantu. Tiba-tiba satu hari dia kata, boleh tak saya panggil ayah? Dia orang Islam. Jadi dia panggil saya ayah. Dia kata. Saya kata tak apalah. Asal mak jangan panggil saya ayah. Kalau mak panggil saya ayah, saya susah kan. So dia panggil saya ayah. Dan jalinan kasih kami sehingga sekarang ia serupa dengan ayah yang betul. Kerana ayah beliau telah meninggal dunia. Jadi bagi saya ia satu kurniaan Tuhan bagi saya. Saya dapat seorang anak perempuan lagi yang bernama Manja lah. Of course dia punya nama betul-betul lain, tapi
saya panggil dia manja lah kerana daripada dulu dia manja kan. Jadi bagi saya, ia kenangan yang manis lah. Kerana keluarga dia anggap saya sebagai ayah dan kami saling berhubungan. Walaupun dalam masa PKP kami terus berhubung. Dan selalu tanya, dia akan call saya, dia kata, ayah saya rindu pada ayah, saya rindu pada ayah. So saya rasa macam sebab. Because daripada kecil dia telah kenal saya sebagai ayah dia. Dia dah form 2, form 3 dah. Oh, dah remaja. Dah remaja dah. So, jadi benda-benda macam ni datangkan satu semangat yang kita. Saya ada satu lagi anak. Anak angkat juga. Dia tak ada kaki dan tak ada tangan. Aziza. Dia tak ada kaki. Dan dia kalau jumpa saya, dia pun dah 12 sekarang. Dia akan dakap saya dengan seerat-eratnya seperti dia tak mau lepaskan saya. Memang dia tak ada tangan, tak ada, dia akan dakap, dia pakai tangan dia pendek-pendek macam ni lah, sikit je. Sikit, so dia akan hakkan, walaupun dia tahu bahawa, dan dia akan letak kepala di atas bahu saya kan semua. So itu saya fikir sangat tenang, because dalam kekurangan beliau telah bersama saya. Kadang-kadang saya rasa saya bertuah. Sangat bertuah dalam saya hidup. Kerana saya jumpa macam-macam orang. Dalam perjalanan tu memang bagus lah. Saya rasa bagus. Walaupun letih tapi bagus. Dan walaupun saya letih, tapi rasa Malaysia ni bagus sangat. Kerana Malaysia ni kita ramai orang yang membantu. Sorry ya. Ramai orang yang membantu. Jadi kita ni hidup ni bermasyarakat. Tak ada pula kita nak berdengki ataupun marah-marah. Saya sangat gembira duduk di Malaysia dan saya sangat akur bahawa perpaduan kita sebenarnya sangat rapat. So saya cakap terus terang dari hati saya. Orang lain mungkin tak rasa benda ni, tapi saya rasa. Because bila saya panggil derma, semua orang akan derma. Biarlah dia orang Cina, orang India, ataupun orang Melayu, ataupun Sing. Rakyat Malaysia ni sangat bagus. Saya, kalau nak katakan Menteri Perpaduan nak tengok perpaduan kita, saya buka akaun bank saya. Dan kita tengok semua orang yang derma tu berlain-lain. Dan ya. Inilah keajiban, kemegahan untuk Malaysia. Yes. Angka Kentang ni bukan wakilnya seorang. Angka Kentang ni wakilnya daripada pelbagai orang. Kira yes. Ramai dah nak angkat uncle selama ni. Sebab apa, setiap kali tu kan mungkin diorang tak boleh lupa jasa uncle yang membantu diorang. Kita boleh rasa kasih sayang mereka adalah sangat-sangat tulen. Dia tidak berpura-pura, dan bila diorang pegang tangan kita, dia akan pegang tangan kita dan dia akan pegang dan macam tak lepas. Dan mereka ni memanggil saya ayah. Tak ada langsung, tak ada orang kata fokus lah. Saya rasa dia adalah kasih sayang yang sebenar. Dia tak kira. Alright. Uncle, macam Uncle cakap tadi kan, Uncle tak menang tangan, WhatsApp tu mesti dah beratus-ratus setiap hari, panggilan telefon, DM dekat Facebook. And Uncle, kalau kita tengok siapa yang mengikuti FB Uncle, memang Uncle akan sentiasa post kisah-kisah, beberapa kisah yang yang diberi perhatian, mendapat pertolongan kan. And then orang kata Uncle boleh dikatakan penat lah, tapi Uncle tetap turun padang. Jadi apa yang membuatkan ataupun apa rahsia Uncle kekalkan stamina ataupun fit?
Saya bukan nak cakap, tapi kita hari-hari kita terima panggilan. Jadi kita kena turun badan. Kadang-kadang kita kena berikan semangat kepada mereka, kata-kata semangat pada mereka. Bukan saja makanan, tapi kata-kata semangat. Kehadiran itu menjadi satu, orang kata, kehadiran yang boleh memberikan mereka keyakinan pada diri. Itu sangat penting kerana bagi saya sampai, tak apalah, Kak ada apa, Kak beritahu saya lah. Cukup, itu pun cukup. Dan kakak tu akan rasa lega sedikit dan beban dia akan akan jadi what do you call that, sedang sedikit lah. Dia tahu bahawa masa dia menangis di atas bantal seorang diri, ketika air mata menitis, ada juga insan akan bersama dia. Jadi bagi saya ia satu keyakinan pada diri dia lah, bahawa dunia ini tak sekejam itu, dunia ini tak sesunyi itu. So kita masih ada kasih sayang dan juga orang kata ingatan untuk mereka yang susah. Uncle, saya ada baca komen-komen dekat sini, ramai yang mengucapkan congratulations, ramai yang ucap terima kasih atas apa yang Uncle lakukan kepada masyarakat sehingga kini. And ada pertanyaan juga daripada siapa tadi, Siti. Dia tanya siapa inspirasi Uncle untuk dalam lapangan ni lah. Saya selalu, sebenarnya saya ni peniru. Saya selalu melihat kepada orang kata Barack Obama lah. Barack Obama adalah seorang pemimpin US yang saya suka lah. Kerana dia banyak berfikir untuk rakyat dan juga kemungkinan ada 2-3 polisi dia mungkin tak betul, tak orang tak suka, tapi kebanyakan polisi-polisi yang dilakukannya adalah sangat baik. Of course, yang lain adalah mak saya lah. Walaupun dalam kesusahan mak saya tu, mak saya tak pernah, saya beritahu direct lah, mak saya kerja sampai orang kata sakit ternat, sampai dia punya orang kata rahim jatuh, tapi dia masih menore, mengambil air, kan, memasak, membasuh baju, kan, dia jadi amah, dia pergi cuci lantai orang lain, dia kena baling baju dengan orang. Kan masa kita iron tu bukan kita ada elektrik, kita iron dengan batu arang. Dengan arang, lepas tu kita taruh daun pisang, kita lapik, kita iron. Mungkin Su tak tahulah, mungkin Su bukan orang kampung. Tapi mak saya, dia tak pernah mengeluh. Walaupun dia bertugas daripada pagi sampai siang. Tori Getah bukan Tori Getah daripada jam 7 pagi. Kita Tori Getah daripada jam 2 pagi. Bayangkan daripada 2 pagi kita pergi kebun, kita pergi kan pukul 3 pagi dah sampai ke kebun, jauh, nak jalan jauh. Bukan kebun, bukan dekat. Kita orang susah, orang bagi kita buli kita, bagi ladang yang jauh-jauh dekat hutan. Harimau mengaum pun kita dah boleh dengar. Jadi benda-benda macam ni, mak saya menjadi satu orang kata ikon kepada saya, kerana beliau never give up. Ibu-ibu tua kita kan, itulah kadang-kadang heran, 10 anak mak dia boleh jaga, tapi 10 anak tak boleh jaga mak. Saya pun pening kepala tengok. Kadang-kadang tadi pun ada orang telefon kata ini anak dia tak boleh jagalah. Yalah, you boleh besarkan anak 4 orang, 5 orang, tapi anak tak boleh, seorang mak anak pun tak boleh jaga. Jadi saya rasa kecewa sungguh. Tapi saya tak boleh marah lah, tak boleh menyalahkan mereka. Kerana sekarang ni di sini banyak yang orang kata perlu cari makan, miskin bandar, kan. Setakat 2,000, 3,000 tu tak payahlah cerita. Memang orang susah. Itu miskin bandar Tegar tu kalau RM3,000 gaji. Bayar kereta, bayar rumah, pergi kerja, tu tinggal berapa ringgit sangat? 200, 300, 500, 600. Kalau anak sakit dah pergi klinik semua. Memang susah. Saya tahu. Itu
Kan, saya tengok dekat Sunpain, dekat Lembah Pantai, dekat PPR Lembah Subang. Ramai susah. Dia orang seumpama pagi-pagi pergi kerja, dia bukan tak rajin, dia rajin. Dia rajin. Dia rajin kerja daripada pukul 6 lebih pagi dah siap, dah mandi dah siap. Lepas sembahyang subuh dah keluar terus pergi kerja. Balik pula jalan jam tu kan. Gaji 2,000 lebih. Bayar kereta 800. Bayar rumah sewa 600, 1,400. Tinggal 1,000. Potong GPF tu tinggal 400. Lepas tu nak beli makan, anak nak sekolah, nak bayar yuran tuition. Memang miskin bandar. Kalau 3,000 tu memang miskin bandar. Kita tak nafikan. Kalau dia kata dia memang dia kaya, saya tak tahu, mungkin kaya daripada amalan, daripada agama, yes. Tapi dia kaya daripada duit tu memang kaya dengan kesyukuran. Itu memang saya setuju. Tapi jangan nak kaya dengan duit. Saya rasa banyak yang hidup segan mati segan. Hidup segan mati tak. Hidup mati pun tak mau. Siapa kita? Dan mereka ni, jangan salahkan mereka ni. Jangan kata mereka ni tak berusaha. Mereka ada limit mereka. Jadi, saya tak. Jadi, kalau mereka kata, oh, ada kereta, mengapa minta makan dengan Mr. Kwan? Ada kereta tak boleh minta. Siapa yang kata ada kereta tak boleh minta? Kereta dia hutang berapa bulan dalam dekat finance, you tahu tak? Kan? Kereta rosak, tayar botak. You tengok, cuba kita melawat Su buat lawatan ke PPR. Tengok tayar yang botak berapa banyak. Kan? Yang tak boleh mampu buat ganti tayar. Kita cerita betul. Ini cerita betul kemiskinan bandar. Saya cerita ni, kadang orang marah saya, Kwan dia betul pakai tengok. Kereta dia pakai. Yalah kereta dia pakai, tapi dalam pandemik ni tak ada hero. Dia tak ada hero. Dia kan semua orang terganggu. Mungkin bos dia potong gaji dia pun tak tahu. Kita ni sebenarnya kita kena husnuzon banyak. Kena husnuzon. Jangan kita bersangka suuzon. Kita suuzon, kita fikir yang buruk-buruk pada orang lain. Mengapa kita tak boleh bagi yang baik pada orang lain? Saya fikir macam tu. Setiap orang ada struggle masing-masing. Yes. Saya tak kisahlah siapa minta tolong. Kita kena bersangka baik. Adakah dia tak nak, dia tak berusaha. Jangan kita salahkan orang. Kita kena banyak berfikir apa masalah orang hadapi. Saya kadang-kadang orang kata, oh you jangan bagi dia lah, dia dah kaya lah, apa benda lah. Oh no, just setiap rumah ada kesusahan dia, ada keriangan dia, ada keupayaan dia. Jangan kita menilai dia daripada luaran. Kan? Mungkin mak dia sakit, mungkin mak dia terlantar. Nak minta berniaga. Nasib baik Menteri Wilayah bagi niaga. Siapa mau niaga, boleh niaga. Jangan kita yang berniaga, kita usik dia. Kita tak tahu, kita manusia ni, kita ada agama. Kita ada agama dan kita ada, orang kata, logical. Kalau kita nak pergi saman orang berniaga ataupun kita nak begitu, kita akan tanya dia, what is your problem? Adakah kamu rumah ada mak terlantar? Ada yang sakit kencing manis, potong kaki. Ada yang kanser terlantar. Betul. Jadi bagi saya lah, setiap orang tu kalau datang tu mesti ada sebab dia pada kita. Sebab tu dia datang mencari pertolongan kan? Ya. Kita jangan pandang dari luaran. Mungkin luaran tu, saya pernah membuat satu andaian yang salah. Masa saya pergi ambil satu pesakit, saya tengok dia pegang Starbucks punya cup, Starbucks cup. Ya, kita tengok dia pegang Starbucks cup. Tetapi sebenarnya dalam Starbucks cup tu, dia suka Starbucks cup tu. Dia simpan lama-lama, dia minum air pakai tu. Kan dia suka Starbucks tu kan. Dia orang susah, minum Starbucks. Tak, rupa-rupa dalam air kosong. Saya pernah jumpa satu netizen kutuk dia. Dia ada pegang Astro punya controller. Dia ni sakit otot dan tak boleh berjalan. Bapa dia pergi jumpa controller ni, pasal controller Astro ada berwarna-warna. Bapa dia kutip daripada tong sampah dan bagi anak dia main. Anak dia dah besar, badan besar, tapi dia dah
sakit otot. Netizen terus tekan pada hari tu. Dia kata, lah, boleh beli Astro, tak boleh, tak ada makanan. Ini apa cerita ni? Agak kentang. Kan? Sebenarnya, controller tu, bapa dia kutip daripada tong sampah untuk anak dia. Dia bapa tak mampu, orang miskin. Dan rumah pun, TV pun tak ada. Jadi bila dengan tengok anak dia main controller tu, netizen dah bantai, cukup bantai. Oh, ini ada Astro minta tolong ni. Esoknya dia meninggal dunia. Selepas saya melawat tu, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia esok dia. Netizen yang kutuk dia tu tak sempat minta maaf. Kerana dia meninggal dunia. Dia sakit otot. Kita ni manusia banyak buat salah. Kita suka nilai luaran. Kita suka nilai luaran. Kita tak boleh. Kita tak boleh tengok bila kita pergi beri bantuan. Oh, ada kereta. Saya pernah jumpa satu pakcik. Dia betul-betul daif. Dia kata ada pegawai datang rumah dia. Tengok ada kereta. Heran ada kereta. Apa sang pakcik minta tolong? Kan? So, saya jumpa dia. Dia kata, Uncle Kentang, ini adalah kereta orang nak kena tarik, letak rumah pakcik. Tumpang. Kerana takut kena tarik, taruh rumah dia. Pegawai rentang tu terus membuat andaian. Dia kata, pakcik dia ada kereta. Dan pakcik ada kereta dan pakcik tak layak terima bantuan. Adakah kita manusia menilai daripada itu? So, takkan buat. Ramai orang susah tu susah betul. Mereka tak suka muka mereka taruh dalam Facebook. Mereka tak minta nyawa mereka macam tu, hidup mereka macam tu. Kita ini yang ada telekong cantik, ada tudung cantik, ada handbag cantik. Ramai yang tak makan. Ramai yang lihat pada anak-anak mereka. Mereka tak tahu apa nak cakap dengan anak mereka. Mak, ada apa makan malam ni? Mereka tak tahu apa nak cerita dengan anak. Banyak ibu-ibu tunggal yang kena tinggal. Mereka jaga anak. Mereka nak kerja macam mana? Anak lelaki pun satu. Lelaki tinggalkan ibu tunggal, cerai macam tu. Lafaz talak macam tu. Anak-anak tinggal macam tu. Tak makan. Saya tak nak cerita banyak. Saya kata, coli dia 10 tahun pun tak pernah tukar. Kerana nak bagi anak makan. Coli yang lusuh nak gantung dekat luar ampayan pun tak berani. Mengapa? Kerana coli itulah coli yang satu yang ada. Hanya tutup dada je. Tapi, lelaki keluar. Pergi cari perempuan lain. Pergi jumpa perempuan lain. Joli sana, joli sini. Anak dan lahir itu zuriat kamu. Kamu tak jaga. Frustration sangat. Saya kadang-kadang saya pergi kan, mengapalah lelaki jadi manusia macam tu. Kata semua ada agama. Mengapa kita ada agama kita buat perempuan semacam itu? Perempuan yang pernah kita kata I love you dengan dia. Kurang ajar bila lelaki. I kata, sorry minta maaf. Kerana kamu tidak menjaga anak-anak kamu, zuriat kamu sendiri. Kamu tinggal macam tu, kamu pergi berpoya-poya sana, berpoya-poya sini. I deal with the reality of life. I turun padang, I deal with reality of life. That's why I boleh cakap. I berani cakap. Kan? Sampai datang bulan, Pampers pun tak boleh beli. Saya cakap, jaga anak untuk anak makan. Ibu ni, perempuan ni, kaum Hawa ni adalah orang manusia yang paling agung dalam dunia. Mereka menjaga anak-anak mereka dengan baik. Saya tak kata lelaki tak baik, tapi ada banyak kebanyakan lelaki yang tak baik. Berapa kita cari, berapa ibu tunggal, ibu yang diceraikan dalam Selangor saja. Kita cari. Mengapa ditinggalkan begitu kejam sekali? Mereka kejam tau, kejam. Sekejam-kejamnya. Berapa ibu tunggal menangis di atas bantal. Pada malam hari keseorangan, demam panas pun tak ada orang tengok. Inilah kita manusia ada dalam perangai lelaki. Mengapa banyak yang susah? Kerana kita kurang bertanggungjawab. Dan kita ni mengabaikan agama kita. Itu yang
Kerana agama dah ajar kita lindungi mereka. Kita tidak fikir langsung. I tell you the truth. Minta maaf saya marah. Bukan marah apa, marah kerana saya lihat ibu tunggal terkapai-kapai seperti satu keping kayu mati yang hanyut di bawah arus. Mereka berkorban-korban untuk anak mereka, membesarkan anak mereka. Di mana lelaki itu? Bila nak minta cerai, nak pergi ke pejabat agama, nak turun sana tu, duit taksi, duit Grab pun tak ada. Nak minta cerai macam mana? Lepas tu nak minta bantuan, nak kena surat cerai. Tak ada surat cerai, dia kata surat cerai you tak sah. Jadi bantuan tak boleh dihulurkan. Status masih belum cerai. Tapi ibu nak cerai ni, nak diceraikan ni, nak pergi ke ambil surat tu begitu susah. Duit pun tak ada, macam nak pergi ambil surat. Sorry tu minta maaf, saya cerita yang benar-benar. Kalau M-Star nak marah saya, marahlah saya. Tak okey. Saya cakap benar. Real. Saya deal with the public. Saya tahu. Kadang-kadang saya letih Su. Malam-malam saya nangis Su. Saya menangis bukan apa, kalau menangis kerana mengingatkan nasib ibu-ibu tunggal ni. Yang tak boleh, yang orang kata dia nak bangkit semula. Bila dia beli guncu, apa itu gincu pun dia tak tahu dah. Dia dah lupa itu gincu. Kewanitaan dia telah dilupakan. Dia lebih fikir. Kerana dia sanggup berkorban untuk anak-anak mereka. This is the thing that we have to address and we have to let people know. Betul. Ada. Minta maaf lah, saya emosi sikit. Betul. Ini. Tapi saya harap saya punya pesanan tu sampailah ke kaum lelaki, kaum Adam tu. Agar mereka tidak sewenang-wenang dia meninggalkan wanita yang pernah dilafazkan I love you tu. Betul. Yang pernah tidur satu katil tu. No, that is not the way. Yes. Macam kita punya ada ni siapa ni? Rizwan Muhammad. Kahwin bukan sekadar cinta, datang dengan tanggungjawab. Alright.